Okey, kita masuk kepada termistor sebagai Swiss kawalan haba. Termistor ni adalah Swiss haba kan, ataupun apabila suhu tinggi berjadi. Rintangan rendah kan. Bila suhu biasa, suhu bilik, rintangan dia tinggi. Okey, ni konsep dia kan. Sebab kita perlukan bunyi siren. Siren ni kuat ke perlahan? Bila siren ni kuat, kita kena cantumkan dengan satu lita luar. Lita yang lain pula. Ni lita lain. Nanti cikgu cerita kamu. Tak apa. Ni nanti cikgu cerita kan. Okey, cerita ni dulu kan. Keadaan termistor dengan rintangan bawah ni. Okey. Dua keadaan. Keadaan pertama, jika transistor dipanaskan. Maksudnya ada api. Ada kebakaran. Bila ada kebakaran, apa jadi pada termistor? Rintangan? Ya, rintangan rendah. Bila rintangan termistor berkurang berbanding dengan perintang yang di bawah tu, yang tunjuk ni, yang di bawah ni, dia menyebabkan voltan tapak tinggi ke rendah? Ya, voltan tapak. Ni voltan apa ni? Voltan simpang. Tinggi ke rendah? Rendah. Ingat, kiri kanan ikut. Kiri kanan ikut, atas bawah tak ikut. Boleh faham? Jadi bila rintangan ni rendah, voltan simpang adalah rendah. Dan voltan tapak jadi tinggi. Bila voltan tapak tinggi, arus daripada sini akan bergerak ke sini. Sini dapat mengalir masuk ke dalam transistor ni. Okey, boleh faham? Jadi bila kebakaran, bila transistor ni dihidupkan, maka kalau ikut kita tak lampu tadi kan, tapi kita tak gegelung. Gegelung ni panggil macam induktor ataupun solenoid. Solenoid, apa jadi bila arus mengalir dalam solenoid? Dia akan jadi apa? Arus mengalir dalam solenoid, apa jadi? Ingat tak? Ingat tak dalam konsep elektromagnet, bila arus mengalir dalam solenoid, apa jadi? Dia akan bertindak, dia akan jadi magnet. Magnet sementara. Betul tak? Bila dia jadi magnet sementara, bila arus mengalir ke sini, dia akan jadi magnet sementara, dia akan menarik switch ni supaya tutup. Tutup. Bila switch ni tutup, maka lita yang kedua ni akan beroperasi dengan 240 volt. Voltan yang tinggi dan alarm akan keluar bunyi dengan bunyi yang kuat. Maksudnya induktor ni tugas dia adalah apa? Untuk mengawal lita yang kedua. Sebagai switch kepada lita kedua. Dia sebagai switch kepada lita kedua. Okey, boleh faham Okey, tengok sini Okey, termistor. Okey, ni arus mengalir. Voltan tapak tinggi dan cukup untuk menghidupkan transistor. Boleh faham? Dalam keadaan ni Okey, tekan lagi. Okey, ini menyebabkan voltan tapak tinggi. Jadi arus tapak dan arus mengumpul mengalir. Jadi IB masuk, IC pun masuk. Dan transistor dihidupkan. Tengok tu, arus tapak. Ni arus pengumpul. Arus tapak lalu dulu. Dan melengkapkan lita. Boleh? Transistor dihidupkan. Boleh Dan apabila transistor dapat dihidupkan, maka induktor akan, induktor ni ataupun gegelung solenoid ni, atau kita panggil sebagai lita penggera atau panggil relay switch. Lita penggera ataupun relay switch akan diaktifkan. Jadi relay switch ni akan hidup. Dia akan hidup. Maksudnya dia ada jadi magnet. Dia akan menarik switch ni supaya rapat. Okey Dan menyebabkan lita kedua dapat dihidupkan. Tengok Okey, relay switch. Jadi fungsi diode. Ada diode satu ni Fungsi diode ialah melindungi transistor daripada rosak arus pengumpul yang tinggi. Bila arus pengumpul masuk ke sini, takut arus tu berlebihan akan merosakkan transistor ni. Jadi arus ni akan macam recycle lah. Jadi diode ni tugas dia patah balik. Arus tu pergi ke atas balik. Boleh faham? Supaya digunakan secara efisien. Boleh itu fungsi diode. Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Boleh?
Jadi dia naik atas balik, masuk balik induktor. Kalau berlebihan dia pergi ke sana balik, macam tu. Jadi dia dapat melindungi transistor daripada rosak, arus pengumpul yang tinggi. Faham ke ni? Okey, jadi relay switch bertindak kepada sebagai switch untuk litar kedua. Kenapa kita nak litar kedua ni? Sebab litar kedua ni akan menggunakan voltan yang lebih tinggi. Kenapa nak voltan lebih tinggi? Ya, kita nak bunyi yang sangat kuat. Baru orang dengar ada kebakaran. Betul tak? Tu cerita dia. Okey, ada soalan ke nak tanya?